Sekarang kita nak bincang sifat kedualan gelombang zarah. Dalam bahasa Inggeris dipanggil apa? Ni nama dia wave particle duality. Okey, kedualan gelombang zarah ni maksudnya kita nak kaji sama ada satu zarah tu ada dua-dua sifat ni ke atau tidak dah. Tu kita panggil kedualan. Dia ada dua-dua sifat. Jadi kita nak tahu dulu apakah sifat gelombang dan apakah sifat zarah. Okey, sifat gelombang ni maksudnya satu zarah tu dia boleh mengalami fenomena pembelauan dan interference. Ni kita belajar dah dulu dari tajuk gelombang dah. Jadi kalau satu zarah tu dikatakan ada sifat gelombang, dia boleh mengalami dua-dua ni. Macam mana pula yang dikatakan sifat zarah? Okey, satu zarah tu mempunyai sifat zarah kalau dia mempunyai momentum dan juga tenaga kinetik. Jadi kalau kita kata kedualan gelombang zarah ni maksudnya satu zarah tu dia ada semua sifat ni dah. Dia ada semua sifat ni. Dia boleh mengalami pembelauan interference dan dia juga mempunyai momentum dan tenaga kinetik. Kalau dia ada sifat gelombang saja, dia tak ada hak ni. Kalau dia ada sifat zarah saja, dia tak ada hak atas ni. Tu maksud dia. Tapi hak kita nak kaji hari ni, zarah yang mempunyai sifat dia kedualan gelombang zarah. Dia ada berlaku sifat yang cikgu sebut ni tadi. Sifat gelombang ada, sifat zarah pun ada. Okey, ada ke zarah yang mempunyai salah satu sifat saja ataupun mempunyai dua-dua? Kita perhati apa yang dikatakan oleh de Broglie, Louis de Broglie. Dia kata, pada tahun 1924 ni, dia mengemukakan hipotesis yang menyatakan bahawa semua zarah boleh menunjukkan ciri-ciri gelombang. Jadi sebenarnya semua zarah ada ciri-ciri gelombang dah. Semua zarah ada ciri-ciri gelombang. Zarah tu sendiri, nama dia zarah, mestilah ada dah sifat zarah dia. Tapi dia juga mempunyai ciri-ciri gelombang. Jadi kalau ikut hipotesis dia, semua zarah. Cuma hak kita nampak lebih jelas sifat gelombang tu hanya pada zarah yang mempunyai jisim yang kecil. Kita nampak lebih ketara sifat gelombang tu pada zarah lebih kecil. Kalau zarah yang lebih besar, dia tak nampak ciri gelombang. Dia cuma nampak ciri zarah sahaja. Okey, jadi cikgu tulis mula apa cikgu sebut tadi. Kalau zarah tu jisim kecil, dia ada dua-dua sifat ni, gelombang dan zarah. Dua-dua kita boleh tengok. Sifat gelombang boleh tengok, sifat zarah pun boleh tengok. Tapi kalau zarah tu jisim besar, dia ada dua-dua sifat juga. Tapi dia hak boleh tengoknya sifat zarah sahaja. Sifat gelombang ni sukar untuk dilihat. Mesti awak terfikir, kenapa jisim besar ni sukar dilihat? Okey, kita tengok. Nak jelaskan ni, kita rujuk pada persamaan yang dikemukakan oleh Louis de Broglie. Okey, persamaan ni menunjukkan hubungan antara lambda dengan P. P tu apa? P tu momentum zarah. H ni pemalar Planck. Jadi hak ni tak ada gapalah, dia pemalar dah. Jadi awak kena tengoklah ni lambda dengan P ni. P tu momentum, ingat dah. Lambda tu panjang gelombang. Jadi dua ni berkadar gapo kalau tengok dari persamaan ni? Dia adalah berkadar songsang. Okey, jadi kita tahu lah ni lambda tu berkadar songsang dengan P. Okey, awak pernah belajar dulu di dekat tepat juga. P ni sama dengan mass kali dengan halaju ke? Jisim darab halaju. Jadi kalau cikgu tulis mula persamaan tadi, H per mv lah dia jadi ke? Sebab P tu sama dengan mv. Jadi daripada sini awak boleh tengok pula hubungan lambda dengan jisim. Dia juga berkadar songsang tak? Bermakna lah ni, kalau kita tengok pada objek atau zarah yang berjisim besar, untuk zarah yang berjisim besar, awak akan dapati bila lagi besar M, lambda ni akan jadi lagi kecil. Lambda dia sangat-sangat kecil. Sebab awak tengok sini lah, pemalar Planck ni memang kecil dah tak? Bagi pula dengan jisim besar lagi lah kecil awak punya lambda tu. Pemalar Planck kan nilai dia kecil, iaitu pemalar Planck tu 0.03 kali 10 negatif 34. Ni.
dia sendiri tu kecil dah bagi dengan jisim besar, maka lambda awak lagi lah kecil deh. Jadi mengikut kita belajar sifat gelombang, bila lambda tu terlampau kecil, kita tak nampak ciri-ciri gelombang pada dia dah. Bila lambda terlampau kecil, ciri-ciri gelombang tu tidak dapat dilihat. Ciri apa? Hak pembelawan dengan interference tu. Jadi ni menerangkan kenapa bila zarah berjisim besar, kita tak nampak ciri-ciri gelombang hak cikgu ayat tadi tu. Ni. Dia zarah jisim besar, dia ada dua sifat juga. Tapi sifat gelombang ni tak nampak sebab bila jisim dia besar tu menyebabkan lambda zarah tu akan jadi kecil. Tu sebab dia. Tapi kalau zarah jisim kecil, kita boleh nampak dua-dua sifat ni sebab sifat zarah ni memang ada lah momentum kinetik tu dah. Hak ni sebab bila mass dia kecil, lambda dia lebih besar. Bila lambda dia lebih besar, jadi dia boleh nampak sifat-sifat gelombang dia. Jadi jelas lah apa zarah jisim besar tak nampak sifat gelombang sebab bila jisim dia besar, lambda dia tu panjang gelombang dia jadi sangat kecil, maka kita tak nampak ciri-ciri gelombang. Dia bergantung pada lambda dia dah.